dan mau melihat Malaysia ini dapat duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi dengan rakan-rakan negara-negara lain di dunia pada hari ini. Segala-galanya ini tentulah akan bergantung kepada kepemimpinan kita, leadership. Dan leadership itu hanya boleh dapat kita tentukan berdasarkan komitmen kita, keupayaan kita, ilmu kita, pengalaman kita yang boleh kita bugarkan dan bangunkan untuk menentukan masa depan Malaysia lebih maju dan terjaga. Saudara-saudara, kita berada dalam suatu situasi yang tidak terduga. Hari ini kita berada di sini tertakluk kepada SOP yang telah ditetapkan oleh Majlis Keselamatan Negara. Saya nak menceritakan sedikit pengalaman baru sebagai seorang Perdana Menteri yang dipilih untuk meneranjungi negara yang telah melalui satu krisis perlembagaan yang tidak kita duga sama sekali. Satu daripada perkara yang saya perlu hadapi ialah waktu mana COVID-19 dimula melanda dunia dan Malaysia tidak terkecuali. Kita tidak mempunyai apa-apa pengalaman untuk menangani wabak penyakit seperti ini. Tidak di Malaysia, hatta di mana-mana saja negara dalam dunia pada ini. Namun begitu, sebagai pemimpin utama negara, saya anggap ini adalah suatu tanggungjawab, satu amanah yang harus saya pikul dan laksanakan secara yang terbaik mungkin untuk menentukan agar kesejahteraan rakyat dalam negara kita ini akan terus terpelihara, kehidupan rakyat kita akan terjamin, dan kita mesti menentukan suatu tindakan-tindakan yang tegas dan berani yang mesti diambil dengan cepat dan segera supaya wabak itu tidak melanda negara dan membawa musibah kepada kita semua. It is unprecedented, something that we have no basis for reference berdasarkan apa pengalaman pun sebelum daripada. Tetapi hari ini saya nak menyatakan di hadapan ramai barisan pimpinan kerajaan, menteri, timbalan menteri yang ada di sini dan juga di luar sana, yang secara komited bersatu hati untuk menangani wabak ini. Juru cakapnya satu ataupun dua, Menteri Kanan Ismail Sabri dan juga Tan Sri Datuk Nur Hisham, Ketua Pengarah Kesihatan. Saya sebut ini bukan kerana mereka lebih daripada yang lain, tetapi nak menunjukkan bahawa untuk menguruskan sebuah krisis yang sebesar itu kita memerlukan suara yang sama supaya rakyat tidak akan bercelara dan gundah gulana disebabkan oleh tindakan-tindakan yang bercakap di antara kita sesama kita. Dan atas dasar itulah kita terpaksa berhadapan dengan situasi yang agak sukar untuk kita dulu. Waktu saya bercakap di sini pun kes COVID masih ada. Hari ini single digit. Alhamdulillah. Doakan dalam tempoh beberapa hari ke depan mungkin tak ada digit langsung. Tetapi ini membuktikan keupayaan kita. Dan saya nak menyebutkan ini ialah selepas saja kita membentuk Kerajaan Perikatan Nasional yang saya juga tidak duga di peringkat awal menjadi sebegini. Rakan-rakan yang dahulu berada di sana sekarang sudah ada sepentas dengan saya. Tak payah sebut siapa. Tapi membentuk suatu gagasan baru yang kita namakan Perikatan Nasional. Waktu kita bentuk kerajaan itu, Perikatan Nasional belum lagi secara rasmi ditubuhkan. Tetapi di mana-mana saja saya pergi orang berkata Perikatan Nasional. Di Parlimen,
dalam media, di khalayak mana saya temui, semua berkata Perikatan Nasional. Dan atas kehendak rakyat jelatalah kita bertindak sebagai suatu kerajaan yang fungsional. I am happy to say that we have a functional government performing to the interest of the people. Bukan mudah, saudara. Tetapi kerana ada keazaman dan nama itu kita tidak lain dan tidak bukan ialah untuk memelihara kesejahteraan rakyat jelata. Sebab itu mesti ada kesatuan dari segi pemikiran, wahdatul fikr. Mesti ada kesatuan dari segi hati, wahdatul qalb. Saya tak banyak masalah, tapi tahu sikit-sikit. Atas dasar itulah kita bertindak sebagai suatu bentuk kerajaan yang berfungsi untuk menentukan bahawa Perikatan Nasional ini mampu berupaya untuk memikul tugas dan tanggungjawab sebesar mana sekali. Alhamdulillah hari ini sudah pun dikatakan bagaimana disebut oleh Datuk Seri Azmin, we are among the best in the world in terms of delivering what people want to manage COVID-19. Alhamdulillah. Tak ada orang nak masuk dalam bakul, kita masuk bakul, kita angkat sendirilah. Tetapi yang penting juga bukan soal isu life. It is about livelihood of the people. You all are here today. None other is to look into what the people want. Karena kita mengamalkan sistem demokrasi dan kita mahu supaya apa yang kita uruskan hari inilah untuk memenuhi tuntutan rakyat jelata. Tak kira siapa mereka, Melayu, Cina, India, Iban, Kadasar, Burut, Belanda, Bajau, hatta orang asal, orang Siam, seluruh mereka ini adalah rakyat Malaysia. We are here for them. Kita berada di sini tidak lain dan tidak bukan untuk mereka, kerana mereka mahukan pembelaan daripada kita. Bila terbentuk kerajaan, walau apapun disebutkan kerajaan pada hari ini, tanggungjawab dan amanah kita ialah untuk memikul tugas dan tanggungjawab yang besar. Now is about economy. Saya tahu di ramai kalangan saudara-saudara anak-anak muda rasa bimbang kalau tugas dan tanggungjawab ataupun kerja dan jawatan yang mereka pegang akan nantinya hilang begitu, diberhentikan, menjadi penganggur dan sebagainya. Diunjurkan bahawa memang ada pengangguran akan berlaku dalam negara kita, walaupun angkanya alhamdulillah sudah menurun sedikit. So it is about how to manage our country, how do we manage our economy. Sebab itu waktu kita menguruskan PKP dahulu, dalam satu mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara yang saya promosikan, Governor Bank Negara menyatakan, Datuk Seri Azmin Halim Sam, bahawa kalau daripada tarikh itu sebulan saja kita tidak buka semula supaya ekonomi kita boleh terus bergerak seperti biasa, seluruh sistem perbankan dan keuangan negara akan runtuh. Jika itu tidak kita lakukan, hampir 1 triliun ringgit kita akan hangus begitu saja. So we make our decision. Saya ingat saya menyaksikan satu video yang dibuat oleh seorang anak Malaysia di luar negara, seorang anak Malaysia Indian, bercakap macam cakap depan saya, memberi amaran kepada saya, Prime Minister, you shouldn't do this. One, lifting the PKP to allow the economy to restart. Dia bagi amaran kepada saya. Tetapi saya dan rakan-rakan yang ada dalam kerajaan yang sedang percaya, berpendapat mahu tidak mahu, untuk negara ini tidak akan runtuh dan ekonomi kita akan hancur, tidak ada pilihan. There's no second choice. The only choice is to restart our economy. Hari ini alhamdulillah 15 juta pekerja sudah kembali semula bekerja di seluruh negara. It is
managing not just your life, it is also managing your livelihood. And this is critical. Because we know di setengah-setengah negara di dunia masih lagi bergerumang dengan cara-cara untuk menguruskan masalah sendiri. Tetapi Malaysia ini negara bertuah. This is a blessed country. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Baldatun thayyibah, negara yang baik. Wa rabbun ghafur, yang dapat pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. So what we are here today, I believe, is to chart the future of our country. Apa yang harus kita lakukan? Pertama ialah kesatuan dan perpaduan kita ini penting. Yaitu nak menentukan walaupun kita datang daripada mana pelosok negara kita ini, kita adalah satu. Kita rakyat Malaysia. Ya, berbilang bangsa, berbilang agama, bahasa dan budaya, tetapi kita satu. Dan kalau kita bertekad untuk mengekalkan kesatuan dan perpaduan kita itu, semangat cinta dan kasih sayang antara kita mesti dipupuk. Jangan benarkan mana-mana puak dan pihak sekalipun dalam negara kita memecahkan perpaduan yang sudah pun terjalin. Jangan kita semarakkan api semangat perkauman antara kita. Dengan media sosial pada hari ini mungkin dia mudah akan menyala dan menyemarak kebencian yang akhirnya boleh membawa bencana kepada Malaysia. Na'udzubillah min dzalik. Jadi semangat perpaduan, kerjasama yang jitu dan tulen di kalangan kita sama kita adalah menjadi suatu keutamaan yang perlu kita berikan perhatian. Peranan pimpinan ialah untuk mempermudahkan apa yang saudara hajatkan. Soal ekonomi, soal pendidikan, soal sosial, soal kesihatan, soal alam sekitar, soal hubungan antara bangsa. Kerajaan uruskan. Kita uruskan berdasarkan apa yang kita fikir penting untuk menjadi trust dalam dasar negara kita. Saudara, untuk tempoh yang mendatang, saya percaya kalau saudara sudah pun beriktikad dan berikrar untuk bersama-sama dengan saya pada hari ini, saya rasa cukup bangga dan terhormat menyertai suatu gerakan politik yang baru 4 tahun bertumbuh. Tapi saudara-saudara dan insaf bahawa untuk mara ke depan kita mesti bersatu hati, bersatu untuk Malaysia. Saya sedar dalam kalangan rakan-rakan yang ada di sini ada yang Melayu Islam dan ada yang bukan Islam dan bukan Bumi Putra. Walaupun Parti Pribumi Bersatu Malaysia ini terbentuk untuk nak menggerakkan orang-orang Melayu Islam untuk mara ke depan membantu majukan negara kita. Sejak awal lagi kita ada peruntukan yang membolehkan yang bukan Melayu dan Islam menyertai gerakan politik kita, yaitu ahli bersekutu. Saya ucapkan terima kasih dan tahniah kepada YB Santara. Saya diberitahu oleh Datuk Seri Azmi, dia menceritakan sejarah Rasulullah waktu berhijrah. Dia kata ada Yahudi yang dahulu, saya tak tahu dah Yahudi yang kau mengaku dia Yahudi yang ataupun apa. The one that lead. Thank you Santara. Menyertai besar. Welcome. Sebab itu bagi saya, baik saudara Islam dan bukan Islam, Melayu bukan Melayu, itu soal tidak sepenting apa matlamat kita berada di situ. Kita berada di situ dalam satu saf, tidak lain yang tidak bukan, untuk menentukan segala cita-cita bangsa, agama dan negara kita dapat kita laksanakan atas dasar kesedaran kita untuk maju.
dalam surat Majlis Pimpinan Tertinggi Bersatu yang lalu, saya telah membawakan usul untuk membolehkan ahli-ahli bersekutu bersama-sama menyumbang, bukan setakat menjadi ahli biasa bersekutu sahaja, tapi berperanan memberikan idea dan pandangan dan terlibat bersama-sama dalam kepimpinan, yaitu cadangan untuk membentuk suatu chapter baru dalam bersatu. Jadi saya terangkan kepada rakan-rakan seperti Santara dan lain-lain, Datuk Sri Azmin. We will propose the formation of a new chapter yang akan membolehkan ahli-ahli bersekutu menyertai bersama-sama, memegang jawatan di dalam parti dan menyumbang idea untuk memajukan parti dan negara. Sebuah jawatan kuasa yang dipimpin oleh Tan Sri Rais Yatin telah dibentuk dan akan kemukakan cadangan kepada saya. Selepas itu dibawa ke pihak Majlis Pimpinan Tertinggi, dan sekiranya diterima, insyaAllah kita akan mengadakan suatu perhimpunan agung luar biasa untuk membina perlembagaan bersatu kita supaya chapter ini boleh dapat kita bentuk. Jadi kita semua akan ada bersama-sama dalam satu saf. Karena di hadapan kita ini cabarannya agak besar sekali. Saya tidaklah nak mengambil masa yang panjang untuk menceritakan apalah perkara-perkara yang perlu kita hadapi dalam tempoh mendatang. Mungkin kongres ini hari ini dalam ucapan telah pun membincangkan banyak subjek matter yang sekiranya semuanya dianggap adalah perkara-perkara yang utama untuk kita berikan perhatian. Kalau ada usul yang tertentu yang telah pun dibincang dan diputuskan bersama-sama di sini dan difikirkan sesuai supaya kerajaan dan saya sendiri mengambil perhatian, silalah kemukakan pada saya, dan insyaAllah kerajaan akan meneliti dan menerimanya kalau kita anggap ia adalah suatu yang agak baik untuk negara kita. Jadi saudara-saudara, saya nak ucap terima kasih di atas inisiatif yang berani yang dipropori pastinya oleh Yang Muhammad Datuk Sri Azmin Ali, yang sejak berbulan-bulan yang lalu telah menceritakan pada saya tentang gerakan yang dibuat sebagaimana yang saya lihat pada hari ini. Saya di peringkat awal fikir tak ramai agaknya kot. Tapi tadi rahsia dah dibocor kepada saya, katanya hampir 200,000 penggerak komuniti negara. Betul semua. Bagi Juraida yang dalam dia buat kerja rasmi, dia buat kerja-kerja yang lain. Tapi yang baik itu tak apalah. Bagi saya itu adalah sesuatu yang akan memberikan manfaat kepada kita. Jadi saudara, mulai hari ini sebagai detik permulaan, kita sudah berada dalam satu saf. Proses penerimaan saudara-saudara di peringkat bersatu akan kita percepatkan. You go through the process that you need to go through. Dan saya akan beritahu kepada seluruh kerja dan seluruh agung yang di sini supaya semua permohonan yang dikemukakan oleh daripada komuniti penggerak negara ini akan kita terima dengan segera untuk menjadi ahli bersatu di negara kita. Dengan harapan itu, dengan doa kita semua akan bersama-sama bersatu hati. Saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak dan tahniah di atas kerjaan menganjurkan kongres pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bendera pada hari ini. Berikan tepukan yang gemuruh. Hadirin sekalian, pohon berangan tempat bertemu kiranya rasa si